أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Dan dari kerana inilah ke-10 ke-9. Jadi perkara yang akan disambung keterangannya malam ini mengenai dosa-dosa yang wajib ditaubatkan, dosa-dosa yang wajib kita bertaubat daripadanya. Yang ke-9, jadi dosa-dosa yang wajib taubat itu ada dua bahagian, dibahagikan oleh Syekh Abdul Samad kepada dua bahagian, iaitu dosa yang zahir dan dosa yang batin. Sekarang Syekh Abdul Samad ingin menjelaskan tentang dosa yang batin itu, yang mana wajib taubat daripada dosa-dosa yang batin. Yang ke-9-nya, termasuk sebahagian daripada dosa-dosa yang batin, yang ke-9 itu iaitu menghairankan dirinya. Menghairankan diri, yakni ujub lah bahasa kita. Kita rasa hairan terhadap diri kita, kita bangga terhadap diri kita. Punca mari ujub ni kerana hati kita ghaflah terhadap kurniaan Allah Ta'ala kat atas diri kita. Bukan kerana jahil. Kalau jahil, kita semua orang yang mengaji akidah, mengaji usuluddin, kita akan tahu bahawa semuanya adalah dengan kurnia Allah, dengan taufik hidayat Allah, dengan pemberian Allah. Itu ilmu yang kita menjadi ilmu yang sudah kita tahu. Tapi kenapa ni mari juga ujub ni? Kerana ghaflah, nyakit ghaflah. Ghaflah ni lupa, tidak ingat benda tu. Tahu tak, bila tanya tahu lah, boleh jawab lah. Tapi dalam kenyataannya ia lupa benda tu. Bila lupa benda tu, dia mari nyakit ujub. Dia rasa bangga, dia lupa kepada bahawa kelebihan yang ada pada dia itu adalah kurnia Allah. Bukan dia tak tahu benda tu, tapi dia lupa. Lupa tu mari nyakit ujub, masa hairan diri, bangga diri atas kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sama ada beri ilmu dia sehingga jadi alim, beri kekuatan sehingga dapat buat ibadah, beri ingatan sehingga dapat mengingati, menghafal itu dan ini, macam-macam, sehingga dia beri lagi taufik sehingga dapat memahami banyak perkara dan sebagainya. Itu kurnia Allah Ta'ala semuanya. Tapi sesiapa yang dikurniakan kurnia-kurnia ni tapi dia lupa kepada kurnia Allah, marilah penyakit ujub. Jadi yang ke-9 tu menghairankan dirinya, penyakit ujub, dan dia termasuk dosa-dosa yang wajib ditaubatkan. Dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuat itu. Yakni dia rasa senang, dia rasa suka, dia ralik, dia asyik dengan kebaikan yang dia buat. Jadi berbuat kebaikan-kebajikan itu memang benda yang baik, benda yang disuruh oleh syarak. Tapi bila kita pandang tadi kita buat baik ni, kita rasa senang hati, suka hati, kita rasa heran terhadap diri kita, puncanya kerana ghaflah tadi, lupa kepada itu kurnia Allah tadi kita semata-mata, maka dia menjadi ujub, bangga diri.
Kalau penyakit ujub ni, dia adik-beradik dengan takabur. Bila dia pandang diri dia rasa bangga, dia rasa senang dengan kelebihan daripada dia, itu panggil ujub. Tapi kalau dia pandang orang lain pula, dia pandang rendah ke orang, peremehkan orang dan sebagainya, jadi takabur pula. Dia berekeh situ. Ke-10, yang ini penyakit batin yang wajib ditaubatkan. Yang ke-10 ialah riya. Yang ini berbuat ibadat tiada dengan kerana Allah. Yang ini buat ibadat bukan kerana Allah, bahkan kerana nak memperlihatkannya kepada kepada orang lain. Dia nak memperlihatkan supaya orang tahu. Jadi dia buat tu nak tunjuk orang supaya orang tahu. Apa tujuannya? Supaya dia mendapat kedudukan pada pandangan orang. Bila orang tahu dia buat kebaikan, dia buat tu, maka orang tu akan pandang baiklah ke dia. Itu dia nak, iaitu kedudukan pada pandangan orang. Tapi kalau seseorang tu buat ibadah tidak kerana tu, tapi orang tengok dan orang pandang mulia ke dia, itu tak ada masalah apa-apa. Orang sanjung ke, orang puji ke, tak ada masalah. Tapi bila perkara itu menjadi kemahuan diri dia, jadi masalah lalu. Jadi masalah. Tiada dengan kerana Allah. Dan sekalian yang tersebut itu, yakni 10 perkara ni, iaitu setengah daripada dosa yang besar. Semua itu dikira sebagai dosa besar. Dosa besar. Jadi ujub, takabur, riya itu adalah merupakan dosa-dosa besar yang bersifat batin dalam manusia. Yang di dalam hati, jadi semua ni, semua dosa dalam hati dan tarafnya dosa besar yang membinasakan manusia. Penyakit-penyakit ni boleh merosakkan manusia. Merosakkan sebab manusia ni rosak kerana rosak jiwa dia tu, rosak kalbu dia. Sebenarnya manusia ni dia rosak situ je, rosak hati dia, kalbu dia. Yang merosakkan kalbu manusia ni, hati manusia ni, kerana penyakit-penyakit inilah. Penyakit-penyakit inilah yang akan merosakkan hati dia. Bila hati manusia tu rosak, dia akan mengakibatkan kerosakan dalam seluruh aspek kehidupan orang tu. Dia akan bawa rosak situ pula. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya, kata Syekh Abdul Samad. Tapi ramai orang tak ambil hal tenang. Lalai ni tak ambil hal. Sebab tak mengaji benda gini. Bahkan kebanyakan orang dia pandang dosa itu dosa yang zahir lah. Mencuri, menipu, itu, ini dan sebagainya, banyaklah. Jadi kebanyakan orang tengok itu sebagai dosa. Adapun semua sifat-sifat yang merupakan mazmumah yang 10 ni dan cabang-cabang dia tu, orang tak endah sangat. Tak endah sangat. Yang endah tentang perkara ni orang mengaji lah. Yang mengaji kitab ni, dia pandanglah benda tu sebagai satu kesalahan. Yang tidak kurang taraf dia tu berbanding dosa-dosa besar zahir lain. Jangan kita pandang besar kecil dari segi lain. Dia merampok, mencuri, melibatkan barang orang hilang. So ni riak je, tak babik dengan orang. Jadi pandang kecil, banding tidak. Kelahnya serupa je. Kalau merampok, mencuri itu dosa besar, ni pun juga tarafnya dosa besar. Jadi kalau akalan kita, mungkin kita akan ukur waktu lah. Kita tipu orang, kita curi barang orang, kita rogoh orang ke apa ke, kita nampak mengakibatkan kemusnahan banyak. Kita nampak benda tu besar lah. Ni takabur ya, main dalaman dia je. Jadi akalan kita akan pandang kecil ni. Kalau tu besar, silap. Inilah Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali menulis Minhaj Al-Abidin nak menyedarkan orang tentang adanya dosa-dosa batin. Yang tarafnya tu tak kurang. Besarnya tu dari segi dosanya tu berbanding dosa-dosa zahir yang lain. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya, tak endah, tak mengaji, tak tahu, ataupun tak berasa tak penting lah, itulah. Ini kebanyakan manusia, kata Syekh Abdul Samad. Dan sedikit orang yang mengetahui akan dia. Dan orang yang tahu tentang perkara ni pun tak ramai. Sebab apa? Tak ramai orang mengaji. Mengaji ilmu ni, tak ramai. Mengaji hukum fiqh bagus, bukan tak bagus, ramai. Tapi yang mengaji hukum tasawuf ni tak ramai.
dari segi populasi lah, banding ramai ada mengaji daripada yang mengaji ilmu ni. Sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf. Antaranya kan tak bersungguh-sungguh lah, merasa tak penting ilmu tasawuf. Apatah lagi zaman kita hari ini ni, ada petua-petua kata ilmu tasawuf ni bukan ilmu Islam. Apatah lagi gitu. Tak ramai yang berpegang dengan ilmu ni dan ini. Ilmu tasawuf ni ilmu asing, bukan ilmu Islam. Kita dengar banyak lah. Dulu kita dengar jauh-jauh, hari ni kau dekat dengar ni. Ada suara-suara bahawa tasawuf tu bukan ilmu Islam. Ilmu yang ditiru, diambil, dia bawa masuk daripada agama lain. Kotor lah, aicor lah, macam-macam. Ada belaka. Ini akalan-akalan sakit lah kan. Lepas tu Syekh Abdul Samad kata, kalau menafikan ilmu tu, kadang-kadang kita tahu itu sebahagian daripada sunnah Nabi, boleh bawa rosak iman, rosak keyakinan, kenyataan-kenyataan seperti itu. Kecuali atas kejahilan, dia tak tahu sungguh, dimaafkanlah atas kejahilan. Tapi kalau dia kaji dan dijumpa dari dalil keterangan ulama yang jelas dan terang, dinafikan juga, boleh rosak. Kerana ini sebahagian dari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama hanya menghuraikan je, menjelaskan, memperincikan, kemukakan dalil, itu je. Dan tiada menjalani akan dia, yakni tidak menghayati akan ilmu tasawuf ini, tak belajar. Tadilah sebabnya, antara sebabnya kerana banyak petua-petua kata ini bukan ilmu Islam, ilmu asing. Setengah tu tahu memang ilmu ni ilmu Islam, tapi tak apalah, tak penting sangat. Kediamkan sikit tak apa, kediam pas hari-hari, tahu mati. Mati. Biar dulu tak penting sangat, lain lagi. Lenda naik sama pas hari-hari. Sudah habis umur. Berlaku. Sama ada ingkar ilmu ini atau pandang tak penting, bukan keutamaan, itu semua merupakan hal-hal yang menyebabkan orang tak ambil hal tentang ilmu ni. Baik, dan dari kerana sebab inilah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini keterangan Imam Malik. Imam Malik kurung kedua. Imam Malik ni kurung kedua. Sebab imam-imam fiqh ni banyak tahun bermula Imam Abu Hanifah tu tahun kurung pertama. Imam Malik kediam sikit. Lepas tu baru mari Imam Syafi'i, baru mari Imam Ahmad bin Hanbal sezaman lah. Tapi nak kabarnya ulama-ulama kurung awal dulu. Zaman awal hijrah dulu. Baik, apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu fiqh, belajar ilmu fiqh, ilmu zahir, ilmu syariat, dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf, tapi dia tak belajar ilmu tasawuf, tak belajar ilmu makrifat, ilmu tasawuf ni, maka sungguhnya jadi fasik ia. Fasik. Mana boleh jadi gitu? Belajar ilmu fiqh tak belajar ilmu tasawuf jadi fasik. Kok mana fasik? Fasik ni orang yang mengekali dosa tu. Dosa dia tu berlarut-larutan. Tak pernah berulang, cerita lain. Orang buat salah dia sedar, dia istighfar, taubat, sampai masa jatuh pula, itu cerita lain. Ni dibiarkan berlarut-larutan, jadi fasik. Tidak diinsafi, tidak disedari, tidak dicuba untuk dibaiki, maka jatuh darjah fasik, berkekalan dalam keadaan itu. Jadi kok mana belajar ilmu zahir fiqh, tak belajar ilmu tasawuf yang batin ni jadi fasik ni, kok mana? Jadi bila dia tak belajar ilmu tasawuf, qalbunya itu tanpa dia sedar bersarang sifat-sifat ni banyak ni. Dan benda-benda ni dosa besar. Jadi bila bersarang dia lock saja, maka kadang membiarkan diri berada dalam keadaan seperti itulah meletakkan seseorang itu pada darjat fasik. Itu maksudnya Imam Malik. Orang yang belajar ilmu zahir fiqh, tak belajar ilmu tasawuf, dia fasik. Itu sebab dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
man laysa lahu nasibun min ilmi al-qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ini kata Imam Ghazali. Artinya, barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum as-sufi, yakni orang yang tak ada bahagian ilmu ahli tasawuf ni, maksudnya tidak mengajilah, tidak belajarlah ilmu ahli tasawuf, nescaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan, maka ada kebimbangan matinya itu dalam su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kerana tadilah bila tak mengaji, maka banyaklah sifat-sifat buruk dalam hati dan dia merupakan dosa-dosa yang berlarut-larutan, maka ada kebimbangan. Kalau keadaan itu dibiarkan, dia boleh bawa kepada su'ul khatimah, yakni perakhiran hidup yang buruk, yang tak molek. Baik, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Abdul Samad ni dia bawa kata-kata ulama tasawuf yang terkenal nama. Jadi mungkin kalau tak bawa kata-kata imam-imam ni, orang tak percaya mana? Dia kata tak tahu. Maka bawalah kalam-kalam ulama. Imam Malik, siapa dia kenal Imam Malik? Kemudian Imam Ghazali, siapa dia kenal Imam Ghazali? Abu Hasan Syazili, siapa dia kenal kan? Baik, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullahu taala, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata musirran ala al-kaba'iri wa lam yash'ur. Artinya, barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, siapa yang tak bersungguh-sungguh nak menceburi ilmu kami ini, ilmu kami yang dimaksudkan oleh Abu Hasan Syazili ini ilmu tasawuf lah. Sebab Abu Hasan Syazili ini tokoh besar dalam bidang ilmu ni. Nescaya mati ia padahal mengekali akan beberapa dosa yang besar. Yang ni bila dia mati, tidak sedar dia mengekali dosa-dosa besar. Maksudnya dosa-dosa besar tu berlaku atas diri ni berlarut-larutan. Tidak sedar. Padahal tiada ia tahu akan dosa itu. Tidak tahu. Dah kita kadang buat alasan, tidak tahu, dah tidak tahu. Kalau orang tak tahu kan dimaafkan. Tak tahu tu, kalau dia tak tahu sungguh, kalau dia tak pergi mengaji ilmu tu sehingga tak tahu, tu kena lah. Dia tak tahu, dia tak pergi mengaji. Tapi kalau dia tak tahu sungguh, atas dasar tak tahu tu memang terlepas lah atas kejahilan dia. Sekarang ni tak tahu, tak pergi mengaji, tak pergi belajar ilmu ni. Padahal tiada ia tahu akan dosa itu, tidak tahu bahawa itu dosa. Puncanya kerana tidak mencebur, melibatkan diri, menceburkan diri dalam pengajian ilmu ni. Itu Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad ni ulama besar Nusantara. Dia karang kitab-kitab besar Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali banyak dia terjemah, dia beri ulasan balik. Ni tokoh besar Nusantara. Tapi kitab dia ni termasuk kitab yang disenarai hitam kan? Ni boleh senarai hitam. Ni kitab yang tengah ngaji ni. Syarul Salik ini termasuk senarai hitam. Satu ketika dulu disenaraikan hitam oleh pihak tertentu. Antaranya kerana jilid yang ketiga itulah ada membahaskan tentang martabat 7, tentang hakikat Muhammadiyah, tentang Nur Muhammad di mukadimah dia tu. Tu punca dia. Tapi ketokohan Syekh Abdul Samad ni orang kenal belaka. Saya baru pergi Thailand, saya pergi ziarah kubur dia. Dia mati di Thailand, di Patani. Itu riwayat. Ada riwayat sebut macam tu lah, khilaf-khilaf gitulah. Pergi ziarah kubur dia, dikatakan situ kubur dia, tempat dia meninggal. Sebab dia meninggal masa dia perang, masa Kedah perang melawan Siam. Dia mati. Ada laporan cerita-cerita, saya pun tak meneliti dengan detail lah. Cuma kita dengar khabar-khabar yang tersebar, yang tersiar lah. Cerita dia ni mati dalam perang itu suhu catatan sejarah. Cuma kisah-kisah berkaitan tu dikatakan bahawa kepala dia tu pemain siang buat lari. Jadi kubur dia tu yang tertanam di
di Patani itu, bukan di Patani kok maksudnya, tapi satu tempat tu jauh juga lah dari Patani itu. Katanya kepalanya dibawa lagi oleh penguasa siang, dan diceritakan orang darah masih mengalir, maksudnya hidup lagi darah dia tu, darah disimpang. Jadi kubur dia di tangan tanpa kepala lah, mati dalam perang tu. Tapi nak kabarnya cerita-cerita yang kita dengar tak beku darah dia tu. Wallahu a'lam. Dan kita pergi ke tempat kubur dia tu, satu-satu kubur di situ tak ada, bukan kawasan perkuburan sebab dia mati dalam perang. Jadi mungkin orang-orang yang terlibat dengan perang tu dicam tempat tu gini, akhir sekali dimaklumkan, orang tahu, orang cari ada alamat tanda kubur dia tu lah. Kalau hari ni kok kubur tu kawasan kebun getah. Kebun getah tu pula milik orang Siam, maksudnya bukan Muslim lah. Tapi dia benar untuk jaga kubur tu lah. Ya. Orang yang belajar fiqh pun tak belajar ni tak kena salah-salah. Ya. Jadi apabila kita masuk tasawuf, dia ada pula makam-makam juga. Ya. Macam kita belajar silat ada tanda putih naik. Ya. Lepas tu macam silat ni kita tahu apabila satu tekak dia beri tanda putih, dia tak boleh dengar apa-apa kan. Macam tasawuf kita naik pekat ni kita sendiri yang tahu. Jadi mana orang umum pula tahu. Jadi apabila kita masuk ilmu tasawuf ni macam Ustaz kata kan, tahap mana yang kita ni lepas kita ni daripada orang kata tak belajar ni kira masih lepas kita belajar setakat mana, ke tahap mana. Cara yang menjadi kewajipan kita mengaji tasawuf ni adalah, kalau kita sebut taraf fardu ain lah. Qada fardu ain itu iaitu kita dapat kenal sifat-sifat mazmumah, dapat kenal sifat mahmudah, dan dapat baiki diri untuk membuang atau mengurangi atau mengikis sifat-sifat tu atau qada tu. Kita belajar apa sifat mazmumah, sifat buruk dalam kalbu kita ni, seperti yang disenaraikan tadi lah, tahu saya nak bela dia. Kemudian sifat mahmudah yang baik, apa benda sifat-sifat yang perlu kita miliki, dan cara nak guana, usaha kita, kadar-kadar yang kita boleh lakukan, itu kadar yang wajib. Lebih daripada itu, peningkatan kepada makam-makam, itu adalah merupakan kadar fadail lah, kelebihan. Mesti kita buat secara berterusan lah, ke mana lepas tu sebulan tak jadi berhenti ya. Kena berterusan, istiqamah. Sebab tasawuf ni kaedah dia mengusahakan. Sejauh mana berjaya, itu cerita lain. Contohnya macam kita tahu sifat takabur tu sifat buruk, kita belajar tentang takabur dan tahu kaedah-kaedah nak menghilangkan dia, dan kita cuba melaksanakan qada kita mampu, tiba-tiba dah hilang molek juga. Sekarang tapi niat kita ada nak menghilangkannya, maka pada waktu itu orang itu mudah-mudahan termasuk dalam apa yang dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya dia belajar, dia cari jalan dah, mungkin tak kikih molek lagi, tapi kalau dibiarkan dosa. Sekarang dia cari jalan, bermula dengan belajar, itu termasuk perjalanan dah tu. Maka mudah-mudahan dengan usaha itu dia termasuk dalam orang yang mengusahakannya, orang yang ada niat untuk melakukannya, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan setengah daripada dosa besar itu, sebahagian daripada dosa besar, seperti yang dinakal oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab besarnya itu Ihya. Baik, dan daripada kitab Qut Al-Qulub, demikian juga diambil perkara ini, diambil daripada kitab Qutul Qulub, ini karya Syekh Abu Talib Al-Makki. Bagi Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, Syekh Abu Talib ini mendahului Al-Ghazali, sebelum Ghazali lagi. Dan Imam Ghazali sendiri pun banyak membaca dan mutalaah baca kitab-kitab Syekh Abu Talib Makki ni. Jadi Syekh Abu Talib ini mendahului. Ada riwayat sebut pada waktu dia sedang beriadah, ini pilihan dia lah, dia makan sayur-sayur je, dia tak makan benda lain, sampai tubuhnya naik hijau. Bau hijau. Ada cerita dia begitu. Itu pilihan dia, bukan menjadi kewajipan kita buat macam dia tu, tapi dia mungkin dia cenderung gitu, makan sayur-sayur jadi kulit jadi hawa-hawa hijau.
rahimahullah ta'ala, iaitu 17 perkara. Jadi dosa-dosa besar yang batin ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya dan disebut oleh Syekh Abu Talib Maki dalam Qutul Qulub, ada 17. Tadi 10 disebut di sini oleh Syekh Abdul Samad ni. Dosa-dosa besar seperti yang dinukilkan. Jadi masa dosa besar tadi, dosa-dosa besar yang batin. Baik, sekarang yang 17 ni yang diambil daripada kitab Ihya dan juga kitab Qutul Qulub. Baik, yang pertama mensekutukan Allah Ta'ala daripada lainnya, yakni mensyirikkan Allah. Ini besar sekali lah. Mensyirikkan Allah, sekiranya syirik pada i'tiqad, batal lah iman tu. Seperti ada keyakinan ada Tuhan yang lain dari Allah, ada yang maha kuasa yang lain dari Allah, yang sama taraf, ada yang maha pencipta selain daripada Allah. Itu makna-makna syirik semua tu. Ini dosa batin yang paling besar sekali lah. Dan hukumnya itu batal iman dia. Mensekutukan Allah Ta'ala daripada lainnya, yakni dengan yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala itu di dalam ketuhanannya, dalam urusan ketuhanan dia tu. Tak kira lah semua sifat-sifat ketuhanan, kalau kita syirikkan Allah, boleh itu dikira sebagai dosa batin yang paling besar sekali dan boleh membatalkan iman. Seperti kita keyakinan ada Tuhan yang lain, ada yang maha kuasa yang lain daripada Allah, yang maha menentukan yang lain daripada Allah, yang maha melihat mendengar yang lain daripada Allah, yang sama taraf dengan Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah. Dan yang demikian itu kufur. Kufur itu syirik, batal iman. Ini dosa paling besar sekali lah. Kedua, dosa besar yang kedua, iaitu mengekalkan atas berbuat maksiat. Yang kita buat salah, buat dosa, kita kekal, kita tak cuba untuk betul balik, insafi balik. Itu juga termasuk dosa. Buat dosa itu satu hal dah, mengekalkan dia itu satu hal lagi. Jadi paling tidak kita istighfar, minta kampunan, sesal dulu. Berlaku pula itu cerita lain. Pada waktu kita tersedar, kita tersilap, istighfar, minta kampunan Allah. Bila kita istighfar tu, sekiranya ada makna-makna taubat tu, maka benda tu jadi taubat lah. Satu masa kita istighfar tu, ada dalam tu ada penyesalan dalam istighfar kita. Kemudian ada, kita pun berhenti daripada melakukan perbuatan buruk. Kita istighfar tu, kita berhenti daripada melakukannya. Kemudian ada azam untuk tak buat lagi. Jadi dalam istighfar kita itu sebenarnya jadi taubat. Kalau ada makna tu. Sebab makna-makna ni urusan dalaman kita je. Ia bukan urusan zahir, urusan dalaman. Menyesal dalam hati kita, meninggalkan perbuatan tu, itu kehendak hati kita. Berazam tu tidak buat lagi, itu juga gerak dalam hati kita. Jadi bila kita istighfar, ada makna-makna ni, itulah taubat. Sebab tu Aisyah meriwayatkan, dia kata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun kasir. Sangat beruntung pada hari kiamat nantilah orang yang di hari akhirat nanti, bila buku amalan dia dibuka, banyak tertulis sekali istighfar ni. Itu Aisyah meriwayatkan hadis daripada Nabi lah. Di akhirat nanti buka buku catatan, banyak istighfar. Bila sebut banyak istighfar, banyak jugalah dosa ni salahnya, tapi dia sesat. Dia istighfar, diselesaikan benda tu dengan istighfar dan taubatnya tu. Mengekalkan atas berbuat maksiat, dan jikalau kecil sekalipun dosa kecil, tapi dibiarkan, tidak dibaiki, tidak diistighfarkan, dibiarkan, itu termasuk akan jadi dosa besar itu, dikekalkan. Baik, yang ketiga, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa, kecewalah, putus asa. Maksud kau dia sakit, tak ada apa dah aku habis. Ataupun kau dia gagal, habis cerita dah aku. Dia tak pandang bahawa masih ada pertolongan Allah, masih ada kemungkinan itu, kemungkinan ini, rahmat itu, rahmat ini. Dia putus asa. Jadi dia tak pandang lagi, dia lupa kepada kekuasaan Allah, kerahmatan Allah.
Jadi putus asa ni juga termasuk dosa besar. Tak, buat pengukaran yang berterusan. Seolah-olah kita ni satu tu. Jadi mana apa kata kalau kita nak satu? Kalau kita satu kita buat juga boleh kita berterusan. Ya. Tapi kalau kita dalam sadar, tak apa kena kalau kita berterusan. Jadi dia tak sedar tu kerana ghaflah dia tu. Dia kena cari jalan supaya jangan ghaflah. Jadi kalau dia berlaku benda tu, berarti benda tu adalah hasil kesilapan dia. Maka dikira sebagai dosa besar lah. Maksudnya dia berlarut-larutan kerana ghaflah dia. Puncanya kerana dia lalai, dia lupa. Jadi dia kena cari jalan supaya jangan lupa, jangan lalai, supaya tak berlarut-larutan. Jadi kalau dia berterusan melakukan kesalahan tu, maka jatuh dosa besar lah. Dia dosa besar. Yang keempat, sentosa ia daripada Allah. Ia rasa aman diri. Yang aman diri maksudnya dia rasa dia buat salah ke, dia buat apa ke, tak ada apa-apa rasa. Rasa aman diri. Yang ni tiada takut akan seksa Allah Ta'ala dan tiada takut akan neraka. Tak timbul rasa takut bila buat salah. Buat salah dia rasa aman, tak ada apa-apa. Rupanya hal itu jadi dosa besar. Kedudukan aman diri itu. Kita tak ada rasa takut. Buat salah lah. Maksudnya bila kita buat tu kita tahu salah, tapi kadang-kadang kita teringat kita buat salah tu, mari juga kebimbangan, balasan akhirat nanti kan kena bala ke apa ke, ada ketakutan. Ni tak ada apa-apa, selamba je dia buat salah. Saja je. Tak ada apa-apa. Tak ada kebimbangan apa-apa. Itu menjadi dosa besar juga. Dan adalah yang empat ini dosa yang besar yang di dalam hati pula. Jadi empat perkara tu dosa besar, tapi semuanya itu termasuk dosa batin, iaitu syirik dalam hati. Kemudian dia mengekalkan berbuat maksiat tadi tu, itu tabiat perangai dalaman kita juga. Putus asa sifat dalaman juga. Kemudian rasa aman diri sifat dalaman juga. Jadi semua empat perkara tu merupakan dosa dalam hati bagi. Baik, yang kelima, baru pergi kepada dosa zahir pula. Yang kelima, menuduh akan seseorang berbuat zina atau liwat atau menukas akan dia. Menukas ke apa itu dia? Kata ni perkataan lama ni. Benda kata saya pun jangan tengok lama kita dah ingat dah perkataan-perkataan lama ni. Tapi maksudnya jelas lah, yakni kita tuduh orang, kita buat tapi tak ada bukti, tak ada dalil. Sekalipun betul orang tu buat, kau buat sungguh, tapi kita tak ada bukti, maka tarah ni tarah tuduhan. Kalau kita nak cakap, biar ada bukti, ada dalil. Kalau tak ada, sekalipun sungguh, maksudnya betul je buat gitu. Jadi termasuk dosa besar. Keenam, naik saksi dengan berdusta. Yakni kita bersaksi tapi saksi dusta. Kita jadi saksi menjadi saksi atas satu perkara, bersaksi atas satu perkara gini, tapi sebenarnya kita berdusta, tak betul. Maka ini juga dikira sebagai dosa besar. Maksudnya kita mengakulah, kita jadi saksi, aku saksi perbuatan ni, padahal tak gitu. Saksi palsu lah, senang, dosa besar. Tapi hari ni orang sanggup buat apa saja. Hari ni orang sanggup buat apa saja. Saya dengar cerita dulu, arwah guru dia cerita berlaku di Mekah. Hak keluarga, tapi mungkin rekah ceritanya ini almarhum guru yang mengajar dulu cerita pengalaman berlaku di Saudi. Jadi ada kes tertentu lah. Kes sekali dia bunuh diri dengan cara dia bakar rumah. Tapi mungkin dia rancang kalau dia meninggal apa-apa, tuduh kepada suami dia lah. Dia buat tuduhan tu pada si suami. Jadi oleh kerana saksi ni saksi palsu, hakim ni tak kira, dia kira saksi. Dia mana tahu
betul tak betul. Cukup saksi, jalan. Cukup saksi, jalan lalu. Jadi ceritanya ditangkaplah suami. Jadi seorang skor suami dengan saksi-saksi palsu tadi. Hakim pun jatuh hukuman mati. Masa nak dijatuhkan hukuman tu, dah lu. Dah nak urat, dah lu setara. Jadi yang oleh kerana jatuh hukum tu, nak kata apa, adalah tak silap qadi ke apa, dia berdoa minta barulah selesai. Mula-mula dah lu. Dah kena urat. Saksi. Sebab itulah hukum Islam ni berat, tapi nak laksanakan tu tak mudah. Hari ni kita nak cari saksi adil, mana agaknya orang adil. Itu dikira nak cari itu benda yang tidak mudah. Saksi-saksi ni, apatah lagi ada orang berani-berani jadi saksi palsu ni. Yang hanya orang dia melibatkan hukuman yang berat. Ada orang jadi saksi lebong tu, alsah padang. Habis itu. Sebab itulah ikut Syekh Ali Jumaah, tidak terlaksananya sebahagian daripada perundangan Islam di Mesir itu bukan kerana apa? Kerana beberapa sebab. Kerana tidak adanya qadi yang mujtahid. Dan yang kedua, kerana tidak ada saksi yang adil. Payah nak cari saksi yang adil. Maksudnya kalau saksi-saksi banyak lebong tadi, hakim jatuh hukum hanya kat orang. Dan orang berani lebong hari ni. Kerana tarah-tarah ni lah. Tarah nak cari saksi yang betul-betul adil untuk mensabitkan tu tidak mudah. Tapi kalau ada orang berani sanggup jadi saksi, boleh nyor lagi. Boleh nyor lah. Lawyer orang yang membicarakan saja, yang penting saksi tu. Lawyer tak ada masalah, dia pandai tahan je, tapi saksi tu. Kalau saksi tu lekat, dia kata apa? Saksi tu cukup. Nak kata 4 orang kabur, mengaku belah ke depan. Dan nak kata apa? 4 orang, memang aku tengok begini-begini ni. Mungkin lawyer pun mungkin adalah, tapi mungkin kalau dia racam tu mungkin boleh sabit lah. Dia buat cerita gini ni dan mungkin dalam perbicaraan tu sabit dengan saksi tu. Orang kata apa? Berlaku, kena. Yang ketujuh, melakukan ilmu sihir. Pakai ilmu sihir. Ni payah kita nak sabit ni. Tapi benda ni berlaku. Mensihirkan orang supaya menyakiti seseorang atau menceraikan orang yang 2 laki isteri, nak memecahkan suami isteri, atau memperkelahikan seseorang supaya orang tu jadi baloh, atau barang sebagainya. Ini banyak berlaku hari ni. Banyak berlaku sihir menyihir menyebabkan suami isteri jadi baloh, adik-beradik jadi baloh. Sihir menyihir ni tahu sajalah, pergi cari orang pandai sikit upah dia, tujuan gini-gini. Sihir lah. Dan orang pandai, orang yang ada kepandaian untuk buat benda ni ramal lah ni. Dan mudah pula, bahkan jadi satu pekerjaan pula. Ini termasuk sebahagian dosa besar. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insyaAllah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.